Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud watlu 'alaihim naba'a abnai adama bil haqq, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Idh qarraba qurbanan, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah. Fatuqabbila min ahadihima, lalu diterima korban dari salah seorang di antaranya, yakni Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korban dari yang lain, yakni Qabil. Qala, berkata Qabil, la aqtulannak, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Qala, Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini dapat kita duduk di dalam satu majlis, yang majlis ini moga-moga diredai dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita yang hadir pada malam ini diampunkan oleh Allah akan dosa-dosa kita yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang,
sehinggalah kita balik bertemu Allah nanti dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak, melainkan pada hari itu kita membawa hati yang selamat sejahtera. Dengan hati yang selamat itulah kita selamat, diselamatkan oleh Allah di tempat yang paling selamat, yakni di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, totok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tajuk ceramah kita yang diberikan kepada saya iaitu tajuknya Fitnah Akhir Zaman. Fitnah Akhir Zaman. Pertama sekali kita nak kena faham apa yang dimaksudkan dengan fitnah. Fitnah tu apa dia? Fitnah ni adalah bermakna adalah satu ujian. Ujian yang berat. Dia ada fitnah kubur. Selepas fitnah, mula fitnah kematian, fitnah kubur, fitnah di dalam alam barzah. Itu semua berkait lah tu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan fitnah itu iaitu satu ujian yang amat besar dan amat berat. Dan ujian ni bukan ujian keduniaan, bukan ujian hidup kita atas muka bumi ni, bukan ujian tentang kekayaan hidup, bukannya itu. Yang tu tak ada masalah, kan? Yang jadi masalah ni ialah ujian yang diuji ke atas kita ni soal iman. Sama ada kita berjaya mengharunginya, dengan erti kata berjaya itu iman kita selamat, tidak terpesong akidahnya, tidak tersesat. Dan kalau sekiranya gagal, maka tersesat dan jauh daripada rahmat Allah, dan akhir sekali di hari akhirat dihumban ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang disebut sebagai akhir zaman ini maknanya barang yang akhir. Akhir ni makna last, tak ada apa dah lepas tu. Dan zaman ni bukan bahasa Melayu sebenarnya zaman ni. Zaman ni bahasa Arab. Makna zaman ialah masa. Masa. Jadi bila disebut akhir zaman, masa yang terakhir. Sebab tu disebut juga yaumul akhirah. Kita sebut hari akhirat. Akhirat tu benda sebenarnya akhirah. Bahasa Arab akhirah. Akhirah tu akhir, yaumu tu hari. Bila sebut yaumul akhirah, hari yang terakhir. Kenapa sebut hari terakhir? Sebab itulah last hari. Lepas tu tak ada hari dah. Macam kita ni mungkin ada lagi harinya, esok ada lagi hari. Tapi bila dah sampai yaumul akhirah, hari akhirat, hari tu last, tak ada hari dah lepas tu. Tidak ada lagi esok padanya. Hari ini iaitu pusingan bumi, tu hari. Naik turun matahari, tu hari. Tapi bila berlakunya hari akhirat, tidak ada lagi pusingan bumi, tidak ada lagi naik turunnya matahari, tak ada dah. Sebab tidak ada lagi hari. Hari tu dah tak ada. 24 jam tu dah tak ada. Jadi yang Allah beri pada kita ni 24 jam ni, manfaatkanlah sehabis mungkin sebelum tibanya tidak ada lagi 24 jam. Tidak ada lagi akan hari tersebut. Satu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa sahabat Nabi. Lokasinya
di sebelah timur Masjid Nabawi ada perkuburan Baqi', sebelah perkuburan Baqi' itu. Dan sekarang dia dah diruntuhkan. Ada sebuah bangunan situ dulu, sebuah masjid, Masjid Nabi, dipanggil Masjid Baghal. Masjid Baghlah. Baghlah tu maknanya Baghal, Baghal tu maknanya macam keldai. Ada keldai Nabi. Jadi dulu ada sebuah bangunan, sekarang Arab Saudi dia dah runtuhkan. Dulu ada sebuah masjid situ. Nabi duduk dengan beberapa sahabat. Kemudian Nabi kata ke sahabat, Nabi kata, aku nak seorang baca Quran. Kemudian sahabat kata ke Nabi, ya Rasulullah, kan Quran ni turun kat engkau wahai Rasulullah. Mana afdalnya engkau lah baca, kan? Tapi Nabi kata memanglah, tapi aku suka mendengar bacaan Al-Quran. Itu salah satu sifat Nabi, suka mendengar Al-Quran itu dibacakan. Jadi Nabi nak dengar, sahabat baca Nabi nak dengar. Jadi seorang sahabat Nabi ni dia qari. Qari ni maknanya mahir dalam baca Quran dan sedap bacaannya. Kemudian sahabat ni pun baca. Dalam banyak-banyak surah, sahabat ni pilih Suratun Nisa. Suratun Nisa, surah yang keempat. Makna An-Nisa itu ya perempuan, wanita. Sahabat ni bacalah daripada ayat pertama, seterusnya ayat kedua, sehinggalah sahabat ni baca sampai kepada ayat nombor 41. Sampai ke ayat 41, tiba-tiba Nabi kata, hasbuk, cukup, jangan baca lagi. Hasbuk, cukup. Sahabat pun berhentilah. Berhenti-berhenti sahabat ni toleh ke wajahnya Nabi, melihat Nabi sedang mengalirkan air matanya. Nabi menangis. Nabi suruh sahabat berhenti, jangan baca lagi, sebab Nabi tak tahan sedihnya. Macam kita kalau terlampau sedih nak baca ayat Quran, tak lepas juga, kan? Macam itulah keadaan terlampau sedih. Nabi kata hasbuk, cukup, jangan baca lagi. Kenapa sampai ke ayat tu Nabi menangis? Dan Nabi kata cukup. Ayat tu berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, fa kaifa, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak. Allah buat persoalan, macam mana keadaan puak-puak kafir, orang-orang kafir tu nanti di hari akhirat kelak, kata Allah. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, apabila kami datangkan kepada mereka itu, setiap daripada umat-umat itu kami datangkan pada mereka seorang saksi. Saksi di sini iaitu Rasul mereka sendiri yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Itu antara hikmah 25 orang Rasul itu, setiap Rasul mewakili akan setiap umat. Jadi setiap umat dia ada Rasul dia. Dia ada Rasul dia. Jadi Rasul-Rasul inilah yang akan menjadi saksi terhadap umat masing-masing. Kemudian Allah sebut, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu nanti. Jadi Allah kata, wahai Nabi Muhammad, engkau juga akan kami panggil menjadi saksi terhadap umatmu. Sampai ke ayat ni lah yang Nabi tak tahan dan Nabi menangis. Nabi sedih. Kenapa yang Nabi sedihnya? Bila dah habis sahabat ni baca ayat 41 ni, Nabi pun bersabda, ai Rabbi, wahai Tuhanku, syahidun ala man ana baina dhahranihi, wahai Tuhan, saksikanlah aku menjadi saksi terhadap mereka yang hidup bersama denganku, yang tinggal bersama denganku.
Maksudnya Nabi kenal sahabat-sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi. Nabi tahu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali, dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang ada. Nah, Nabi tahu mereka ni macam mana. Maksudnya Nabi akan tolonglah, sebab Nabi tahu apa mereka buat. Nabi akan bagi syafaat. Yang menyebabkan Nabi menangis bukan pasal itu. Kemudian Nabi kata, fakaifa biman lam ara, kata Nabi. Fakaifa biman lam ara, maka bagaimanakah mereka yang tak pernah aku lihat, kata Nabi. Yakni maksud Nabi, mereka-mereka yang lahir setelah wafatnya Rasulullah. Siapa dia? Antaranya kita lah. Yang tu sebab Nabi menangis. Nabi menangis memikirkan soal kita. Adakah kita pernah menangis memikirkan soal Nabi? Tapi Nabi menangis memikirkan soal kita. Nabi tanya Allah, fakaifa biman lam ara. Ya Allah, bagaimanakah mereka-mereka yang aku tak pernah jumpa? Macam mana nasib mereka? Siapa yang boleh bantu mereka? Siapa yang boleh tolong mereka? Sahabat-sahabat yang ada di sekeliling aku, mereka kalau ada buat silap, aku ada. Aku boleh tolong, aku boleh selesaikan, aku boleh tunjuk mana boleh, mana tak boleh. Tapi saat aku dah tak ada, bagaimana mereka? Siapa yang nak bantu mereka? Tu. Lepas tu yang datang hadis yang lain, Nabi sebut, innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu ialah pewaris kepada para nabi. Maka ulama, walaupun ulama tu bukan nabi, tetapi ulama lah yang menyambung kerja-kerja perjuangan yang dibawa oleh nabi-nabi. Jadi ulama lah yang nak sambung tugas, bersusah payah menyampaikan dakwah agama dan sebagainya. Supaya umat ini tetap selamat daripada jatuh kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesesatan, kerosakan iman. Dalam satu hadis yang lain lagi menyebut bahawa an Abi Zaidin Amri bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'idal minbara fa khatabana hatta hadaratiz zuhru fa nazala fa shalla thumma sa'idal minbara fa khataba hatta hadaratil asr thumma nazala fa shalla thumma sa'idal minbara hatta gharabati syams fa akhbarana ma kana wa ma huwa kainun fa a'lamuna ahfazuna au kama qala rawahu Imam Muslim. Mafhum hadis artinya daripada Abu Zaid iaitu Amru bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh bersama berjemaah dengan kami. Satu hari Nabi dan para sahabat yang lain ramai-ramailah solat berjemaah sembahyang subuh. Kita bayangkan situasi ni. Nabi dan para sahabat sembahyang subuh, macam kita bangun pagi-pagi sembahyang subuh berjemaah. Kemudian apa jadi? Habis sembahyang, kemudian beliau terus naik ke atas mimbar, naik atas mimbar. Habis sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh tu assalamualaikum, assalamualaikum. Kan? Nabi baca doa apa semua, terus Nabi naik atas mimbar. Kan? Pada hari itu bukan hari Jumaat dan bukannya waktu Zuhur Jumaat. Itu subuh. Buat pergi Nabi naik ke mimbar ni? Tu. Tak payah kata kita pelik. Sahabat pun waktu tu pelik. Kenapa Nabi naik atas mimbar? Nabi naik terus ke atas mimbar dan berkhutbah. Nabi khutbah sehingga sampai masuk waktu Zuhur. Bayangkan lamanya. Nabi khutbah start habis mayang subuh tu, Nabi naik atas mimbar, tak berhenti. Nabi terus khutbah sampailah masuk waktu Zuhur. Sahabat tak berganjak walau sedikit. Sampai Zuhur. Kemudian beliau turun dari mimbar dan sembahyang Zuhur bersama kami. Lepas tu dah masuk waktu Zuhur, Nabi pun turun mimbar sembahyang Zuhur dengan sahabat-sahabat.
Setelah selesai semayang zuhur, beliau terus naik lagi ke atas mimbar. Habis semayang zuhur, sambung balik. Naik balik atas mimbar, sambung lagi khutbahnya. Dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu asar. Sampai masuk waktu asar. Bayang, seharian, setengah hari. Maka beliau turun dari mimbar dan semayang asar bersama kami. Lepas tu Nabi turun pula. Semayang asar jemaah dengan sahabat. Habis setelah selesai semayang asar, baginda naik lagi ke atas mimbar. Naik lagi. Sambung lagi. Dan melanjutkan khutbahnya sehingga tenggelam matahari. Sampai matahari tenggelam. Sampai maghrib. Daripada subuh, habis semayang subuh, Nabi naik atas mimbar, Nabi khutbah sampai zuhur, turun semayang zuhur, naik balik khutbah lagi, sampai masuk waktu asar, semayang asar, naik lagi, khutbah lagi, sampailah maghrib, tenggelam matahari. Gharabati syams. Ya. Baginda memberitahu, apa benda yang lama sangat ni? Apa benda yang lama sangat Nabi khutbah daripada pagi subuh sampailah maghrib? Apa yang Nabi katakan? Kata sahabat, baginda memberitahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Sebab itulah lama. Maksudnya sini, Nabi menceritakan akan tanda-tanda akhir zaman dalam peristiwa ni. Nabi cerita daripada pagi sampailah kepada maghrib. Jadi tajuk kita malam ni, fitnah akhir zaman. Jadi kalau nak buat macam Nabi buat ni, nak cerita keseluruhan, maknanya makan masa daripada subuh sampai maghrib. Tapi kita mula maghrib, jadi sampai subuh. Boleh? Tuan-tuan boleh, saya nak balik jauh lagi Perak tau. Jadi kita nak cerita keseluruhan tak mampulah. Tu kita nak bagi tahu siap-siap, tak mampulah. Jadi kita cerita mana-mana yang boleh je lah. Gitu. Sebab memang banyak. Bayangkanlah, Nabi semayang subuh, Nabi berdiri, Allahu Akbar. Kita ceramah duduk pun penat. Ni Nabi berdiri daripada lepas subuh sampai zuhur. Kan? Lepas tu sambung sampai asar, lepas tu sambung sampai maghrib. Allahu Akbar tu. Nabi memberitahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Maka sesiapa yang terpandai di antara kami, dialah yang paling banyak menghafaznya. Dan kata sahabat, di antara kami siapa yang cerdik, dia punya IQ dia cepat tangkap, maka dialah yang paling banyak menghafal apa yang Nabi katakan tu. Sebab banyak kan, Nabi cerita satu-satu. Atas dasar itulah ada beberapa sahabat yang menyimpan kata-kata Nabi tu, kemudian diambil oleh ulama-ulama hadis dan dikumpulkan di dalam sebuah kitab. Maka jadilah kitab yang menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman, ataupun hadis-hadis yang menceritakan peristiwa-peristiwa akhir zaman. InsyaAllah. Kemudian sedikit pesanan juga daripada Nabi. Nabi menyebut bahawa idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Dalam kita nak membicarakan tentang fitnah akhir zaman ni, maka kita ambil pesan Nabi. Apa Nabi pesan? Nabi kata idza qala ar-rajulu halakan nasu. Apabila ada seorang lelaki berkata celakalah manusia, ataupun habislah manusia ni, habislah. Dia kata gitu. Fahuwa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling celaka sebenarnya. Maksudnya pada hadis ni, kata Al-Imam Nawawi, maksud dia orang yang merasa dirinya sahaja yang selamat, orang lain tak selamat, maka itu yang dimaksudkan Nabi sebagai orang yang paling celaka. Habis orang lain semua dia kata habis mereka ni semua habis masuk neraka. Dia tak buat apa-apa. Kalau dia buat gak kerja dakwah untuk bantu orang, dia tahan kira. Ni tengok bahagian maki je. Ni banyak juga di akhir zaman. Di samping Allah uji orang tu, Allah sedang menguji kita sama. Dan apa peranan kita? Apa kita buat? Kan? Allah uji keliling kita ni, nampak ada orang hina agama, hina Rasulullah, ada orang buat begini, ada orang buat begitu, benda tak elok. Kan? Kita buat apa?
Kalau sekadar kita bubuh dalam Facebook, bantai sana sini apa semua maki, takut-takut masuk dalam hadis ni lah, fahuwa ahlakuhum, maka orang itulah sebenarnya yang paling celaka sekali. Sebab apa? Sebab dia tahu apa-apa untuk menyelamatkan umat. Dia hanya bahagian nak maki orang. Dia bahagian nak kata ke orang je. Tu jaga-jaga juga. Sebab tu kita buatlah apa yang mampu kita buat untuk menyelamatkan umat ini. Paling-paling tidak, selamatkanlah ahli keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu. Dia antara bala yang besar di akhir zaman ni bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan apa, tak kira lah, bukan hujan batu ke, bukan. Tu bala juga, tapi tu bukan bala paling besar. Antara bala yang paling besar iaitu apabila dosa sudah lagi tidak dianggap dosa. Itu bala. Bila zaman kita hari ni dosa sudah lagi tak nampak dosa, maka orang akan berleluasa dengan dosa. Inilah sebenarnya bala. Saya bagi satu contoh mudah yang selalu saya sebut. Iaitu hari ni orang perempuan pakai baju lengan pendek. Ini aurat ni. Ni bukan barang-barang saja ni aurat. Semua sepakat ulama, aurat perempuan itu ada hadisnya. Aurat perempuan itu boleh nampak wajah dan tapak tangannya saja, sampai kat pergelangan tangan ni saja had dia. Lain semua kena tutup, termasuk kaki kena pakai stokin. Tapi hari ni berlambak-lambak anak-anak muda perempuan Islam pergi kedai speedmart, kedai runcit dan sebagainya, pakai baju lengan pendek. Bukan singlet tu parah lagi. Ni tak pakai baju lengan pendek selamba. Kadang-kadang bukan anak orang lain, anak Tok Imam, anak Tok Bilal, anak Tok Siap, anak ahli masjid, bukan orang lain. Ayah punya bukan main bagus lagi, duduk di masjid ratib zikir, subhanallah zikir. Yang anak itu dosa tu aurat. Dedah aurat nampak lengan sama taraf dengan Mak Saleh dedah pakai bikini saja tepi pantai. Tak, aurat dia tak kira sikit ke banyak, sama je. Dedah haram, dosa. Dah berlambat-lambat. Sebab apa? Sebab hari ni dah jadi macam biasa. Tak ada apa-apa. Zaman dulu-dulu jangan. Kan? Zaman dulu-dulu orang-orang lama tahulah. Orang dulu-dulu, tok-tok kita dulu, mak ayah kita dulu cengeng. Kan? Tegas. Pakai seluar ketat-ketat nak keluar rumah, tengok bapak dia sound sikit. Nak pergi mana pakai begini ni? Nak kena terajang aku. Masuk balik tu, pergi tukar seluar. Lah ni ada? Tak ada dah. Tak begitu. Kan? Dulu mana boleh laki perempuan naik motor sekali kalau tak nikah lagi. Naik motor RZ. Kan? Bonceng awek belakang. Lalu orang kampung balingan kayu. Bukan anak dia. Bukan anak dia tu, tapi orang kampung dia. Dia balingan kayu. Jatuh tu nak bedal lagi. Hang bawa anak dara siapa ni? Nikah dah lagi, hampir balik. Balik gitu. Ada bukan anak dia. Maksudnya walau bukan anak dia, tapi dia tahu ini umat Rasulullah, kena jaga. Jaga, jangan buat diam. Zaman hari ni lalu depan perempuan pun buat tak kisah je. Kadang-kadang siap dia piwit lagi. Piwit. Buka-buka helmet cucu dia punya. Kacau sungguh. Hari ni tak ada dah. Betul, hari ni lebih kepada nafsi-nafsi. Jaga diri masing-masing. Tak peduli dah. Nantakkah bukan kena mengena dengan aku, bukan keluarga aku. Betul saya sebut tadi di awal hadis. Kalau nak fikir soal keluarga, kita bukan keluarga Nabi. Kenapa yang Nabi nangis sebab kita ni? Kenapa Nabi sampai menangis memikirkan kita? Kita bukan keluarga Nabi. Lepas tu kalau kita nak jawab, bukan keluarga aku, lantak dia nak jadi apa pun, dia tak sembahyang ke apa ke, bukan keluarga aku. Inilah sebenarnya bala yang ada di kelilingi kita. Yang tanpa kita sedar, lagi kita biar, semakin teruk dan semakin teruk dan semakin teruk.
Sampai satu tahap sekarang ni ya, orang kata bukan keluarga saya peduli apa. Mula-mula cakap bukan keluarga. Sampai satu tahap nanti keluarga dia pun dia kata bukan saya. Itu adik saya lantak dia. Bukan saya, tu mak saya, tu bapak saya. Yang bapak pula itu anak saya lantak dia. Bukan saya janji saya pergi semayang. Dia tak nak semayang, lantak dia. Sampai dah tak, bukan masalah keluarga dah, diri sendiri pun tak nak peduli dah, individu. Dalam keluarga pun ambil tak peduli dah. Anak semayang tak semayang buat tak kisah. Anak ayah kan main bagus kilah kain pelekat nak pergi ke masjid, anak duk setting motor maghrib. Wow dia. Patut pelangkong dengan sepana-sepana. Kan? Ini dak. Habis dah. Bayangkanlah, sebab tu semakin lama semakin hanyut, tidak ada teguran. Masing-masing buat hal masing-masing. Dan dia pula, dia ingat dengan dia beramal, pergi masjid surau tanpa mempedulikan di sekelilingnya, dia ingat dia selamat dah. Tak apa dah, aku beramal dah. Jangan. Silat-silat kerana mereka nilah ahli keluarga yang di bawah pertanggungan jawab kita nilah yang akan menyebabkan akhirnya kita disekat daripada masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu inilah yang sebenar-benarnya bala yang ada di kelilinginya kita. Maka kita berwaspadalah, kan? Buatlah apa pun. Itu kan keluarga kita, anak kita. Ada satu kes di Gerik dekat Gerik. Orang cerita kat saya, cikgu sekolah. Budak ni lama tak datang sekolah. Nasib baik cikgu ni jenis cikgu prihatin lah. Dia ambil berat pasal anak-anak murid dia. Jadi bincang dengan guru besar, kita pergi ziarah rumah dia. Takut-takut pelajar ni sakit ke apa, kita tak tahu. Guru besar pun setuju. Jadi 2-3 orang guru pergi ke rumah untuk ziarah. Sebab pelajar ni lama dah tak datang sekolah. Tengok mak dia tengah nyapu sampah depan rumah. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya ni cikgu dari sekolah sekian-sekian. Sayalah guru pada, dia sebut nama pelajar tu, anak makcik. Jadi kami tengok dia lama dah tak ke sekolah. Adakah dia sakit ke macam mana ke? Makcik tu kata tak, dia sihat. Lepas tu kenapa dia tak pergi sekolah makcik? Tahu, dia kata dia malas nak pergi. Dia ada dalam tu tengah tidur. Boleh tak panggil dia dan suruh dia pergi sekolah? Tak maunya. Kalau saya suruh, dia nak penampaknya saya. Dia. Mak dia kata. Kan? Kalau cikgu berani, cikgulah kejut sendiri. Dia kata. La ilaha illallah. Tu bukan anak cikgu tu. Tu anak dia. Anak dia pun dia takut. Inilah yang disebut oleh Nabi. Di akhir zaman, anak menjadi Tuhan. Anak. Kita pula kena dengar cakap anak. Bukan anak dengar cakap kita. Saya ingat lagi zaman saya. Masih lagi sempat. Kan? Kalaulah cikgu sekolah rotan kita sekali, balik cover lah elok-elok. Kalau tak kena cover, ditambah 2 kali. Elok-elok 1 line, 3 line terus belakang. Kan? Sebab apa? Sebab orang dulu-dulu dia macam tu. Dia tegah. Lah ni tak boleh. Kita rotan anak dia, sekejap lagi cikgu pula kena rotan. Dia datang sekolah, dia rotan cikgu. Asal cikgu rotan anak saya? Pula dah. Ni kata. Dahsyat. Ni zaman dia. Ada satu, saya pengalaman, saya jaga sekolah tahfiz. Jadi bila ada budak ni, bila kita didik dia apa semua, dia boleh komplain dekat sekolah. Kan komplain pasal apa? Dia kata, ustaz, ajar bebek kurang dah lah. Jangan sampai ajar sampai anak saya jadi malaikat. La ilaha illallah. Cakap macam tu. Pelik sungguh. Kan? Ajar anak ni sampai jadi malaikat maut. Apa tu? Kan? Ada. Kan? Ada pula. Kadang dia statement orang hari ni, janganlah Islamik sangat. Macam tu. Dia kata, janganlah terlampau Islam sangat. Kona-kona lah sikit. Macam tu. Dia atas muka bumi ni 2 je. Bukan banyak pun. Wahadaina hunajdain. Aku bentang kepada kamu 2 jalan.
Bila kalau yang baiknya dinamakan Islam. Lawan kepada Islam apa dia? Lawan kepada Islam. Kafir. Bila dia kata janganlah Islamik sangat, jadi maksudnya yang selebihnya tu apa? Kafir. Mana janganlah Islam sangat, biarlah ada kafir sikit. Macam tu. Ini zaman hari ni. Kan? Sebab dia faham kalau Islam sangat jadi macam nerd pula, skema tak skema, nerd tak nerd. Bila Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, ikut Islam daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Daripada alif sampai ya, ikut Islam. Udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam tu semua sekali. Mana boleh ambil sebahagian, tolak sebahagian, ikut suka-suka. Ingat agama ni main-main. Ini yang berlaku. Akhirnya dia kata, janganlah ikut sangat dia, kita kena kona sikit. Kona kat mana? Kona ke neraka jahanam. Ni. Tapi bila kita kata gini, dia kata kasarnya. Siapa suruh jemput? Tahu kasar. Kan? Tak, bukan kasar, tapi nak bagi sedar, bagi kefahaman. Kan? Kalau kita tak jaga agama ni, siapa lagi nak jaga agama ni? Masa depan tu, anak-anak kita yang berlari-lari kat masjid tu, kan? Memang biasalah budak-budak, tapi kalau dari hari ni kita tak jaga agama ni, apakah masa depan budak-budak ni? Islam dia macam mana? Islam dia macam mana? Hari ni Allah dah tunjukkan kat kita, tuan-tuan, satu persatu. Satu kes tak reda lagi, kes lain pula timbul. Mula-mula budak perempuan hina, persenda aurat agama kita, boleh buka tudung depan khalayak ramai. Dia bukanlah kita bagi, bukan kita galak, tapi kalau dia keluar rumah awal-awal lagi memang pakai seksi dah, bukan kata tak apa, haram juga dan berdosa. Tetapi kalau mula-mula pakai elok dengan baju kurungnya, dengan tudungnya, tiba-tiba sengaja depan khalayak ramai ditanggalkan tudung, ini bukan sakat dosa, ini mempersenda. Nah, ini menghina. Bila sampai tahap menghina, ada pendapat ulama kata boleh jatuh murtad akan dia, sebab dia telah mempersenda-sendakan syariat agama Allah. Sebab tu dia ada dua keadaan yang berbeza. Contoh, orang tak semayang, fasik, dia berdosa, tapi tak sampai tahap kafir. Mazhab kita Imam Syafi'i kata, orang tak semayang tak sampai kafir. Walaupun ada mazhab lain kata boleh jadi kafir, tapi kita masih lagi, orang cakap apa, tak bermudah-mudah mengkafirkan seseorang. Jadi tak semayang, orang ni berdosa besar, fasik. Tapi kalau mempersendakan semayang, ini bukan sakat dosa, ini kafir terus. Memperlekehkan semayang, memperlekehkan agama. Itu kita harap kerajaan kena bagi satu denda yang maksimum, denda yang tinggi, sekalipun dia sudah bertaubat, sekalipun dia sudah minta maaf, supaya menjadi pengajaran pada yang lain. Jangan sesekali nak mempersenda-sendakan agama. Kalau kita setakat buat denda 40,000, dia cukup duit dah. Ditambah pula dia disupport oleh orang bukan Islam, orang kafir support dia, kutip-kutip derma seluruh dunia, sampai luar negara pun tolong kutip untuk dia. Nak bayar, selesai. Lepas tu tak cukup. Lepas tu cakap patutnya penjara 50 tahun ke, atau seumur hidup ke, denda yang berat. Sebab apa? Supaya orang lain jangan buat macam dia buat. Akhirnya bila kita berlonggar dalam masalah ini, tengoklah, panik muncul lagi, panik muncul lagi. Bila kita marah, dia kata okeylah macam ni, saya minta maaf. Maksud saya macam tu je. Akhirnya dimain-mainkan agama ni, Dia modus operandi dia bukan payah sangat, tuan-tuan. Modus operandi dia, dia orang akan buat satu benda yang menyebabkan kita orang Islam marah. Dia buat satu benda, kita pun pam mengamuk, yang ni cakap, yang ni marah, yang ni marah. Dia tahu, dia pun buat senyap dulu, lepas tu dia minta maaf. Lepas tu benda tu reda, Ustaz. Kan bila-bila pula tahun depan pula ke, dia buat lagi, dia munculkan lagi. Orang pun marah, tapi marah tu mula turun sikit.
Mula-mula dulu mungkin 100%, lama-lama tinggal 90%. Dah kali 80%, 70%, 60%, 50%. Akhirnya benda tu dah jadi macam biasa. Akhirnya dah tak ada siapa yang nak marah. Macam tadilah awal tadi saya sebut. Mula-mula orang dulu-dulu marah kalau ada anak-anak orang Islam, dedah orang nampak lengan, mengamuk habis satu kampung. Marah. Tapi benda ni dah jadi biasa, jadi biasa. Akhirnya tak ada siapa pun nak cakap. Tak siapa nak tegur. Sama macam isu Palestin. Mula-mula tengah hangat, boykot depan duduk tepi jalan pegang kad Manila. Boykot Israel, boykot. Dah hari ni Israel dengan Palestin, Israel dah tak bunuh Palestin ke macam mana? Bunuh lagi. Betul mana boykotnya? Tak ada dah. Sebab dia makin slow. Nabi kata dah kan, macam buih di lautan. Kamu banyak tapi macam buih di lautan, kata Nabi. Pup, hilang. Macam tu. Lepas tu cara mereka ni macam ni. Mereka bawa lah benda-benda pelik gini, kita pun marah. Esok dia bawa lagi, marah tu kurang sikit. Esok bawa lagi, marah sikit. Lah kali marah tak ada dah. Lah kali boleh diterima. Tak ada apa-apa masalah. Akhirnya Islam ni, kita berpisah dengan Islam sedikit demi sedikit. Nabi kata, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tanpa kita sedar, kita dah meninggalkan Islam terlalu jauh. Sehingga Nabi kata dalam hadis, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada Islam itu melainkan tinggal nama sahaja. Memang tinggal nama kat IC lah. Kan? Ahmad bin Kasim contoh. Nama jelah Islam, perangai, sikap, pakaian jauh daripada Islam. Pakaian jauh daripada Islam. Pemakanan jauh daripada Islam. Hari ni orang selamba makan kedai orang bukan Islam. Dia kata saya bukan makan babi, saya cuma makan kat kedai dia je. Habis kuali dia tu nak fikir. Tak ada sensitif agama tu, tak ada. Memang ini kaedah barat kafir laknatullah ni bawa, dia tak terus dia Nabi kata dah kan masa khutbah Nabi yang terakhir, Nabi kata mereka sudah berputus asa pada kalian tentang hal-hal yang besar. Maksud Nabi, mereka nak ajak kamu jadi Kristian, takkan. Mereka nak suruh kita pakai rantai salib, sorry, takkan kita buat benda-benda macam tu. Kan? Dia nak suruh kita 3 line hantar dahi, tak. Maknanya dia nak suruh kita masuk agama dia, memang tak boleh. Tapi mereka tidak berputus asa kepada kalian tentang hal-hal yang kecil-kecil. Apa hal kecil-kecil? Benda yang nampak remeh-remeh je. Dia main barang halus. Dia main benda sikit-sikit, kecil-kecil je. Mula-mula sekali cara dia nak bawa, dia bawakan kesamarataan agama. Dia bagi nampak agama kita ni semua sama. Maka terkeluar pada mulut-mulut mereka ini, golongan sekular liberal ni, dia kata semua agama baik, kita jangan bergaduh-gaduh. Dia bawa konsep peace, aman, harmoni. Dia berselindung di atas keamanan. Bukan kita anti keamanan, tapi dia ada tipu muslihat di sebalik keamanan yang dia bawa. Dia kata kita jangan berperang-perang, jangan bergaduh-gaduh, sebab kita semua baik, semua agama baik. Nampak? Dia bawa yang tu dulu. Dia selalu sebut sampailah otak orang kita boleh terima. Akhirnya kita pun menganggap Hindu tu baik, Buddha tu baik, Kristian pun baik, Yahudi pun baik. Lepas tu dia bawa datanglah, yang jahat bukan agama, yang jahat orang itu, dia kata. Nampak? Lepas tu dia bawa baik apa semua. Last kali dia kata semua agama betul. Mula-mula baik, lepas tu dia kata semua agama betul. Siapa pun dia, kalau baik masuk dalam syurga. Orang Hindu baik masuk syurga, orang Buddha baik masuk syurga. Tak kira siapa-siapa pun, bukan Islam je ada syurga, dia cakap. Pemahaman-pemahaman ini akan merosakkan. Sekali dengar nampak macam betul, 2 kali dengar rosak, punah akidah kita, habis. Kalau inilah menjadi kepercayaan kepada orang kita, maka kita akan lihat berduyun-duyun manusia yang beragama Islam
akan meninggalkan Islam. Sebab apa? Bila kata semua agama baik, lebih baik duduk agama lain daripada duduk dalam Islam. Sebab duduk dalam Islam susah. Nak kena puasa, nak kena khatan, nak kena itu, nak kena ini, nak kena semayang 5 waktu sehari semalam. Kan? Kalau agama lain bukan tiap-tiap hari kena semayang. Jadi kalau agama tu pun baik, baik duduk agama tu, akhirnya anak-anak muda Islam akan berani meninggalkan Islam. Masuk Hindu lah, masuk itulah, macam-macam. Dan benda ni sudah pun berlaku. Nah, hari ni sudah berani mulut orang kata, kalau payah sangat saya tinggalkan Islam lah, senang cerita. Berani cakap. Pada zaman dulu lara gak, zaman dulu tak semua orang pakai tudung lagi. Ingat zaman gambar hitam putih cerita Piramli. Tak semua pakai tudung lagi waktu tu. Maknanya nak kata lara juga zaman tu. Tapi kita tak dengar orang kata nak keluar Islam. Tak berani. Bab tu jangan main. Nak bergurau benda lain. Bab ni jangan gurau. Tapi hari ni kita tengok orang banyak bertudung, tapi berani cakap untuk meninggalkan Islam. Sebab apa jadi begini? Sebab orang dulu-dulu walaupun dia ada perangai lara dia, tapi kefahaman agama masih lagi kemas di dada. Zaman hari ini walaupun zahirnya nampak macam ikut Islam, tapi kefahamannya kosong, macam tin kosong. Nampak kemas kot luar, dalam apa pun tak ada, air tak ada. Macam tin kosong, kan? Jadi tak ada kefahaman agama. Agama ni dia bukan nampak ibadat, tapi nampak adat. Apa pergi semayang? Pergi semayang lah. Kalau tak orang kata apa, ada orang kata itu. Dia tak faham sebab apa dia kena semayang, kan? Minta maaf pula, itu tadi cerita orang muda. Kalau jenis orang yang berusia pula, geng otai masih berbisa ni pula, dia kadang pergi masjid bukan sebab apa, minta maaf cakap lah. Kadang-kadang masjid sebab tak boleh nak pergi mana dah. Nak pergi tengok wayang, mata koi tak nampak, dia kata. Nak nyanyi karaoke, gigi tak ada. Lain kali dah duduk masjid je lah. Jadi duduk masjid bukan sebab apa, sebab tak tahu nak ke mana dah dunia ni. Pun tak kena juga kalau macam tu. Di mana rohnya kerana Islam tu, kerana Allah tu? Tak ada. Jadi akhirnya bukan ibadat, tapi adat. Akhirnya jadi adat-adat kebiasaan sajalah. Macam ni lah kita duduk ni, kuliah maghrib ni, jangan kita niat sementara nak tunggu masuk isyak. Kalau sekadar kita tunggu sementara nak masuk isyak, dapat tunggu je lah. Sedangkan ini majlis besar. Majlis yang Nabi sebut sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Tiba-tiba kita anggap sementara nak tunggu, dengar pula deng dah. Dah tu bunyi dah tu. Itu yang berlaku. Ada saya duduk tengah ceramah, tengah kuliah, habis dah sebenarnya kuliah tu, tiba ada orang tanya soalan. Kita peraikan kawan tu nak tanya soalan. Sementara nak jawab dia tu, tiba ada seorang ni dia duduk belakang sekali, dia buat isyarat tangan. Saya pun buat. Tak adalah, saya tak balas lah. Kan gaduh pula. Tapi nak ceritanya, Allah, bahagian agama suruh sekat-sekat, dan bahagian dunia tak ada pula macam tu. Cuba orang menyanyi-nyanyi, melalak, joget-joget tu buat gini. Dah. Joget dah tu, dah. Dah ada. Dengan dia, angguk kepala. Kan? Inilah keadaan. Sebab tu kita kena jaga-jagalah, berhati-hati. Zaman kita hari ni penuh dengan cabaran. Jadi macam mana nak buat? Dekatilah alim-alim ulama'. Dekatilah para ilmuwan agama. Dan niatkanlah apa kita buat ni kerana Allah. Kerana itu sahaja yang selamat. Sebab tu Iblis dia pernah berjanji kepada Allah, dia nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam, melainkan mereka yang mukhlisin. Dia kata, apa tu mukhlisin? Mereka yang ikhlas. Orang ikhlas kalah, setan kalah. Setan kalah dengan orang ikhlas. Macam mana orang ikhlas tu? Apa tu ikhlas? Nak tahu apa tu ikhlas? Baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ada 4 ayat. Dalam suratul Ikhlas tak ada sebut pun perkataan ikhlas, tapi dinamakan dia suratul Ikhlas.
Kerana apa? Kerana keempat-empat ayat itulah menceritakan tentang apa itu ikhlas. Kita tak payah ambil jauh lah, masa pun tak banyak dah. Kita ambil ayat pertama sudah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang ahad, yang maha esa. Maknanya, apa saja kamu buat kerana yang ahad. Apa saja yang kamu buat kerana dia yang satu. Barulah tidak ada benda-benda yang lain boleh merosakkan kamu. Yang jadi masalah hari ini, buat kerana pangkat, buat kerana jawatan, buat kerana duit, buat kerana itu, buat kerana ini. Tak ada yang solid, yang satu saja. Sebab tu kita berpecah-pecah, tuan-tuan. Kita tengok tadi, parti Melayu kita dah berapa banyak dah. Yang ni lagi, yang ni tak puas hati dengan kawan dia ni, tubuh lagi. Yang ni tubuh lagi. Dan macam mana? Bila kita nak bersatu? Kan? Nak bersatu kembali kepada yang satu. Siapa satu? Allah. Betulkan semua gerak kerja kita, niat perjuangan kita, semua kerana Allah. Baru kita dapat kembali untuk bersatu penyatuan hati kita. Sebab apa? Sembahyang kita boleh mengarah kepada kiblat yang sama. Kenapa di luar sembahyang kiblat kita berlainan? Adakah hanya Allah tu hanya ada di masjid saja? Di luar Allah dah tak ada dah? Kan? Kalau kita boleh tengok daripada bumi ni, kita zoom out, kita akan tengok serentak seluruh manusia ni, khususnya dalam negara kita, bila sembahyang serentak sujudnya pada arah yang sama, nak menunjukkan penyatuan hati umat Islam. Tapi yang kita sedih hanya dalam solatnya sahaja. Luar daripada solat, hang-hang, aku-aku. Lantak kat hang, mampu pi kat hang, gitu. Sebab apa? Sebab tidak ada penyatuan. Jadi mulai hari ini kita buatlah penyatuan. Kita kasih bukan hanya pada anak keluarga kita saja. Kasihlah kepada umat Nabi Muhammad. Siapa pun kita nampak ada yang tak kena, kita beranilah menegur untuk membetulkan, bukan untuk menjatuhkan. Kita jaga umat kita jaga ahli keluarga kita. Sebab kita, Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Tu yang Nabi kata tadi, Nabi sedih. Siapa nak jaga? Kita sama-sama kita lah jaga. Lepas tu saya cakap tadi, tuan-tuan, kalau kita tak jaga agama ni, siapa lagi nak jaga agama ni? Kalau bukan kita. Kita lah yang memegang tugas yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita berganding bahu sama-sama jaga. Kan? Itu. Tapi itulah. Kan duk viral sekarang ni. Apa filem apa benda tu? Filem Mat apa? Mat Kilau kan? Bukan Mat Rempit, Mat Kilau. Filem Mat Kilau duk viral sekarang ni. Oh, tengok semangat anak-anak muda kita. Sampai buka peti ais pun nak bersilat. Punya semangat. Kan? Tapi subuh tak nampak. Kecewa juga. Ada kadang. Lepas tu dia sembang netizen. Ni perangai netizen ni masalah tak? Dia sembang dekat dalam internet tu lah. Apa yang disembangnya? Dia kata sepatutnya Betul Khusyairi lebih layak memegang watak Mak Kilau berbanding Adi Putra. Sakitmu. La ilaha illallah. Yang tu jadi masalah pada dia. Orang suruh tengok mesej yang nak disampaikan dalam perjuangan Mak Kilau tu. Perjuangan ulama kita dulu, bersusah payah, berhempas-pulas dengan nyawanya untuk jaga agama supaya anak cucu cicitnya kekal dalam Islam. Tu sebab dia berjuang. Sekali tu geng TLDM di Lumut sana lah, tempat kami di Perak tu. Dia jemput saya ceramah. Kan? Saya kata dengan dia orang ni tentera lah kan. Saya kata, tuan-tuan berjuang, berperang, angkat senjata sebagainya menghadap musuh. Kan? Boleh jadi berjuang tu memanglah kerana Allah, kerana agama. Tapi kadang-kadang mungkin ada terselit juga di hati tu kerana nak naik pangkat. Sebab apa? Sebab berjuang tu ada kenaikan pangkatnya, ada imbuhannya, ada gajinya. Tapi bayangkan orang-orang kita dulu, alim ulama kita dulu, tok-tok guru dulu berjuang mempertahankan tanah air ini, mempertahankan agama ini, dapat apa? Ada dapat kenaikan pangkat. Mak Kilau dapat Lance Corporal ada. Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut, Syekh Abdul Rahman Al-Falimbangi yang kita baca kitab Hidayatul Salikin tu, dipenggal kepalanya. Dikatakan kepalanya masih lagi ada.
kepada kerajaan Siam di Thailand. Nah, dipenggal kepalanya. Apa yang dia dapat? Tak kata dia ahli keluarga dia dapat apa? Tak dapat apa-apa. Nah, tapi itulah pengorbanan yang mereka buat, bukan kerana dunia, bukan kerana nama, tapi kerana Allah. Sebabkan perjuangan mereka kerana Allah lah 446 tahun mereka kafir barat menjajah kita, tidak ada orang Islam ketika itu murtad. Nah, malah mereka tak boleh kekal duduk dalam negara kita, akhirnya keluar dan diisytiharkan merdeka. Merdeka tu sebenarnya dia nak lari dah, dia tak boleh nak bertahan sebab dia tengok orang Islam ni kuat. Walaupun kita tak boleh menang terus, tapi kita boleh bertahan. Sebab tu sampailah Israel tak boleh tawan seluruh Palestin. Pada Palestin bukan besar mana, tapi sampai sekarang Israel tak boleh nak tawan semua Palestin. Sebab walaupun Palestin belum menang secara keseluruhan, tapi Palestin masih lagi bertahan sampai ke hari ini. Itulah kekuatan umat Islam. Sebab tu kita kena kembali kepada Islam, kembali kepada mengesakan Allah. Dengan cara apa? Masa yang kita ada ni, sebelum apa-apa yang berlaku, sebelum berlakunya, bukan kita doa berlaku peperangan, tapi kita semua sedia maklum peperangan akhir zaman akan muncul. Jadi sebelum semua itu datang, pastikan kita buat persediaan dari sudut kefahaman dahulu. Jadi hadirlah majlis-majlis ilmu yang disusun oleh para ahli jawatan kuasa masjid untuk memberikan kefahaman agama kepada kita, dan kemudian kita ajak ahli keluarga kita. Kan? Kalau keliling masjid ni ada, contohlah ada 200 biji rumah. Contoh 200 biji rumah. Satu rumah kita kata 3 orang sudahlah, sebab anak seorang semua. Suami satu, bini satu, anak seorang. Kalau 200 biji rumah orang Islam kali dengan 3 dah berapa dah? Kan? Kurang-kurang dah 600 dah situ. 600 ni boleh melimpah sampai keluar. Ni tugas kita, peranan kita. Sebab tu saya sebut tadi, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kan? Ajak habis ahli keluarga kita. Bukan lama mana pun. Nak bainal maghrib wal isyak, sampai daripada mula maghrib sampai isyak. Ni nak habis ni, jangan risau, nak habis lah ni. Kan? Sampai situ sekejap je, untuk kita dapat sedikit sebanyak kefahaman-kefahaman agama diterapkan dalam hati. Sekurang-kurangnya bila kita faham akan agama ni, baru kita akan rasa kasih pada agama. Sebab tu orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Artinya kalau kamu tak kenal Allah, kamu takkan cinta pada Allah. Kamu tak kenal Rasulullah, kamu tak cinta Rasulullah. Kamu tak kenal Islam, kamu takkan cinta pada Islam. Bila cinta tidak ada, tidak adalah pengorbanan. Dia bermula dengan kenal. Bila kenal, hadirnya cinta. Bila cinta, hadirlah pengorbanan. Bila pengorbanan ada, dia sanggup mati untuk agamanya. Barulah kita menjadi kuat. Ada mulut-mulut daripada sekularisme, dia kata apa? Dia kata kita kena jadi orang kaya. Orang Islam ni kena jadi kaya, barulah orang kafir akan tunduk. Jangan terpedaya. Siapa ajar? Ulama mana yang sebut begitu? Ataupun ada hadis ke yang Nabi ajar kita macam tu? Bila kita kaya baru orang kafir tunduk? Tak ada. Orang kafir sikit tak heran tentang kekayaan. Yang dia nak penguasaan. Sebab tu orang kafir dia tak heran pasal harta apa semua. Harta habis tak apa, yang penting dia dapat menguasai. Sebab bila ada kuasa, dapatlah segala-galanya. Kita sibuk nak duit saja. Kuasa kita jual, habis. Ada tanah, cepat-cepat gopoh jual kat orang bukan Islam. Akhirnya tanah ni dia punya, tanah ni dia punya, tanah ni. Dan kita orang Melayu nak duduk tangan mana? Kita orang Islam nak duduk tangan mana? Memang kita dapat duit, tapi duit boleh buat apa? Duit ada, kuasa tak ada, tak jadi apa kan? Bila sudah dia menguasai, habis. Kami di Manjung tu kan, ada satu orang bukan Islam nama Kasing. Boleh kata hampir semua dekat-dekat kawasan tu, kawasan perumahan, rumah kedai, semua bawah syarikat dia. Semua dia punya. Dan mana orang kita? Tu akhirnya kita ni secara sedar tak sedar, seolah-olah, minta maaf saya cakap, macam merempat di bumi sendiri akhir.
Kalau kita tak jaga ni balik, tak kembali kepada agama Allah, tak sama-sama memartabatkan agama Allah, kita akan dihinakan Allah dengan sebab kita meninggalkan agama kita sendiri, Islam. Ingatlah pesan Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan Allah dengan sebab kita bersama Islam. Makna sebaliknya, kalau kita tak bersama Islam, Allah takkan muliakan kita. Sebab tu satu ketika dulu bangsa Melayu menjadi bangsa yang hebat kerana bangsa Melayu bersama dengan Islam. Tapi kalau hari ini bangsa Melayu tidak bersama dengan Islam, maka Melayu hanya tinggal baju Melayu sahaja. Yang tinggal nama Melayunya sahaja, tapi tidak ada kekuatan. Jadi sebab tu kita kena buat balik, perbetulkan balik. Masih lagi belum terlambat untuk kita berubah dan kita buat yang terbaik buat diri kita. Bermulakan dengan diri kita dulu. Tegakkan Islam dalam diri kita, kemudian tegakkan Islam dalam keluarga kita. InsyaAllah tertegak Islam di dalam masyarakat kita. Bila masyarakat sudah ikut Islam, tertegaklah akan sebuah negara Islam, insyaAllah. Maka moga-moga itulah kita ini terpilih sebagai pihak yang bersama dengan Al-Imam Mahdi untuk kita hadapi fasa-fasa di akhir zaman, insya-Allah. Jadi sekadar itu dululah yang dapat kita kongsi dan sampaikan pada malam ni. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Moga-moga dengan hasil daripada pembelian tuan-tuan itu, kami gunakan duit itu untuk meneruskan pengajian-pengajian di tempat kami, sehinggalah insya-Allah dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang yang tidak gentar kepada sesiapa pun, hatta kepada musuh-musuh agama Allah yang akan menegakkan Islam ini sampailah ke akhir zaman ini, insya-Allah. Moga-moga itu yang dapat kita hasilkan bersama. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikenal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.